Ya, betul tu. Kita jaga kita. Duduk di rumah. Ini adalah perkembangan yang terbaru saya terima daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Bilangan pesakit positif COVID-19 pada hari ini seramai 75 orang menjadikan jumlah meningkat seramai 2,470 orang pesakit COVID-19. Manakala, duka cita dimaklumkan kadar kematian meningkat pada hari ini seramai 7 orang menjadikan jumlah kadar kematian adalah seramai 34 orang. Walau bagaimanapun, jumlah yang telah sembuh ialah 68 orang, menjadikan sembuh jumlahnya 388 orang. Jadi, COVID-19 ini merupakan wabak virus yang merupakan ancaman yang paling besar kepada kita semua. Sejak kerajaan kita laksanakan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lalu, ia telah menimbulkan pelbagai reaksi dan tanggapan orang ramai yang ternyata memberikan kesan yang sangat beremosi kepada kita semua dan negara. Terbaru, kerajaan telah melanjutkan lagi tempoh PKP sehingga 14 April. Anda boleh bayangkan reaksi masing-masing kan? Okey, sekarang ni kita dah masuk pada hari yang ke-12 Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi anda yang sedang menyaksikan Hello Doktor pada hari ini, saya memang nak ucapkan tahniah kepada anda kerana anda sekarang berada di rumah. Kita patut teruskan duduk di rumah. Dengar apa yang Perdana Menteri kita telah sarankan kepada semua. Okey. Banteras COVID-19, tanggungjawab bersama. Itu adalah topik yang saya akan bincangkan pada hari ini bersama tetamu-tetamu istimewa kami di Hello Doktor seketika nanti. Kenapa nak kena duduk kat rumah? Okey, awak bayangkan ni kita satu kumpulan yang besar ni, telur-telur ni kita. Kalau ada seorang ataupun dua orang yang bersin ataupun batuk tersembuh tu semua kan, asyam! Semua kena penyakit tu akan berjangkit. Tapi dalam situasi yang berbeza, kita keluarkan diri kita. Ini namanya kita. Kita keluarkan diri kita daripada kumpulan yang ramai ni. Dan misalnya yang ni duduk kat rumah dan misalnya ada yang batuk dan bersin di sini, asyam! Kita tak kena. Dan mudah-mudahan dengan kerjasama anda semua dapat kita mengatasi wabak virus ini dan kembali sedia kala. Anda semua dinasihatkan duduk di rumah masing-masing. Duduk di rumah. Just stay at home. Just stay at home. Just stay at home. Bukan homestay. Homestay kena bayar. Just stay at home. Stay at home. Dengar tu. Assalamualaikum dan hai kembali bersama di Hello Doktor. Okey, baiklah. COVID-19 adalah topik yang paling hangat anda boleh lihat dan baca di mana-mana platform media. Pelbagai persoalan, kemusykilan dan juga kebimbangan bermain di fikiran masing-masing. Jadi, hubungi kami di talian Hello Doktor 0377280517 atau anda boleh tinggalkan pendapat dan soalan anda di poster Hello Doktor di laman media sosial TV3. Kami akan cuba bacakan sebentar lagi. Baiklah, tiada siapa yang suka pergerakan mereka dikawal lama-lama. Tapi kalau ianya untuk kebaikan bersama, why not? Kita semua patut menggembling tenaga ataupun bekerjasama untuk sentiasa duduk di rumah. Kita wajib akur kepadanya. Namun, sejak PKP dilaksanakan, ramai orang yang menjadi panik dan keadaan menjadi huru-hara di pasar raya dan ada yang melanggar arahan Perintah Kawalan Pergerakan. Terserlah sifat kemanusiaan kita yang sebenar. Anda harus ingat, wabak ini harus ditangani bersama dengan cara yang betul. Terkini, menurut statistik kes COVID-19 mengikut negara, negara Malaysia ni semakin meningkatlah. Jadi kita boleh lihat statistik, mungkin kita akan keluarkan statistik sekejap lagi. Makin meningkat. Setiap hari ada sahaja kes yang makin bertambah-tambah. Okey, seperti yang kita lihat di skrin, bilangan kes COVID-19, statistik pada 29 Mac 2020. US merupakan negara yang mempunyai bilangan pesakit COVID-19 yang paling tinggi. Kemudian diikuti oleh Itali, kemudian Spain, Germany. Malaysia juga berada di tangga yang agak banyak juga Malaysia. Ya, Malaysia dengan jumlah kes pada hari ini 2,470 orang telah pun disahkan positif COVID-19. Okey, mengikut statistik Malaysia pula,
Jadi kita boleh lihat Malaysia ni semakin bertambah. 2,470. Jadi keadaan ini amat membimbangkan. Jadi kita sekarang ni berada di tahap yang bahaya. Okey, apakah lagi yang kita boleh lakukan untuk mengelakkan wabak ini semakin tular? Jadi kita dah terkurung dekat rumah. Bagaimanakah kita boleh uruskan tekanan perasaan supaya kita lebih produktif di rumah? Jadi dengan itu, saya akan cuba menghubungi tetamu-tetamu kita pada hari ini. Tetamu kita yang pertama ialah Dr. Muhammad Ihsani Mahmud, pakar perubatan kesihatan awam, bahagian kawalan penyakit KKM. Assalamualaikum Dr. Ihsani. Alamak, belum lagi. Okey, tak apa. Jangan lupa, di samping tu saya nak ingatkan lagi sekali. Stay at home. Bukan perkara yang susah. Kita boleh macam-macam kita boleh buat kat rumah. Kita boleh memasak, boleh tengok TV, boleh bermain game, boleh bersama dengan orang yang tersayang. Jadi tak ada alasan untuk kita terus berada di rumah kerana ia adalah satu benda yang mudah. Marilah kita sama-sama menyahut saranan daripada Perdana Menteri kita untuk sentiasa duduk di rumah. Jangan lupa mengamalkan kebersihan yang optimum. Okey, tak apa. Kita lihat VT ini dulu. Aziz. Ya. Sorry kacau. Kau tengok buat kerja Mak suruh pergi kedai beli barang. Boleh Okey, boleh. Thank you. Aziz, tu sampah terbalik. Tolong angkat. Okey, jangan degil. Aziz. Apa lagi? Mak suruh beli susu. Sekarang. Jangan melawan. Okey, kejap. Hello? Aziz. 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 Aziz, bestnya kau tak kerja boleh teman aku. Teman akak bosan ni, Zee. Akak tak kacau. Tapi Zee, kau tengok ni boyfriend aku hantar apa, Zee? Dia nak putus cinta dengan aku ke? Nak putus dengan aku? Duduk rumah pun tak nak layan. Aziz! Aziz! Mungkin anda dapat relate dengan keadaan tadi kan. Macam mana kita nak kerja kat rumah? Macam-macam gangguan. Ada kakak nak ganggu lah. Jadi kerja pun tak terjalan. Tapi itu adalah satu cabaran yang kita patut sahut. Di mana bekerja dalam rumah itu adalah satu pertahanan diri. Di mana kita tak perlu keluar rumah. Kita tak terdedah dengan virus-virus COVID-19 ni. Jadi itu merupakan salah satu inisiatif di mana kita boleh lakukan di rumah. Okey, baik, kita cuba untuk menghubungi lagi Dr. Muhammad Ihsani. Adakah Dr. di talian? Hello, Doktor. Okey, mungkin Doktor... Assalamualaikum, Doktor. Okey, Doktor belum ada lagi. Okey, tak apa. Sebelum tu, saya nak cadangkanlah kepada anda semua yang mungkin bosan tak tahu nak buat apa kat rumah. Jadi kalau macam saya menggunakan waktu ni untuk belajar masak. Saya ni tak pandai masak. Jadi waktu ni lah saya pergi Google, saya tengok di YouTube. Ada macam-macam menu yang saya tak pernah masak sebelum ni, saya cuba untuk masak. Di samping tu, masa tu kita jugalah dapat mengemas rumah. Di mana sebelum ni kita busy kan. Jadi waktu-waktu macam ni kita manfaatkan masa untuk mengemas rumah. Okey, baik. Adakah kita dapat Doktor? Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah. Dr. Yazli. Ya, saya. Okey, Dr. Yazli. Boleh tak Doktor terangkan apakah perkembangan terkini COVID-19 yang berada di Malaysia kita? Sangat berkembang. Itulah, sangat berkembang. Mungkin Doktor boleh komen sikit statistik kita lah. Semakin hari semakin meningkat. Mungkin Doktor boleh komen sikit. Betul tu. Sebelum tempoh pergerakan limitation ni berlaku, maksudnya dalam tempoh 10 hari lepas, kita ada peningkatan kes almost 100%. Maksudnya perkara itu memang sangat membimbangkan. Sebab tu kita panjangkan lagi tempoh pergerakan ni supaya kita boleh limitkan pergerakan manusia daripada penyakit COVID ni terus tersebar. Tapi at this point of time memang terlampau awal untuk kita predict atau untuk kita cakap macam mana COVID-19 ni akan beransur pulih atau makin berkembang. Okey, baik Doktor. Saya juga nak tanya, apakah maksud pandemik dan jelaskan apakah situasi pandemik ni sebenarnya, Doktor? Okey, so pandemik ni bermaksud apabila satu penyakit tu dah memang akan tersebar
ke mana-mana saja selagi tempat tu ada manusia. Maksudnya as long as ada tanah, ada orang, ada negara, penyakit tu boleh sampai. So bila WHO predict, nampak trend COVID-19 ni boleh tersebar dengan begitu senang, sebab tu mereka declare pandemik. Tapi tak bermaksud penyakit tu lagi teruk atau penyakit tu lagi bahaya daripada sebelum pandemik tu di-declare. Penyakit tu tetap sama daripada segi macam mana dia buat orang sakit. Tapi cuma kaedah dia berjangkit tu sangat senang. Dan boleh pergi ke satu dunia lah, in other words. Baik doktor, kenyataan terbaru daripada Ketua Pengarah Kesihatan, tidak perlu pakai penutup mulut jika tiada simptom. Mungkin doktor boleh jelaskan lagi? Okay, so isu penutup mulut ni dah lama kita bincangkan. Okay. So secara praktikalnya, kalau kita demam, kalau kita batuk, kalau kita tersema, jangan keluar dari rumah. Kita tahu kita bukan penyakit yang ada penyakit kronik, tapi kita sakit demam tersema biasa saja, so jangan keluar rumah walaupun perkara ini bukan waktu tempoh berkurung ni lah. Dalam masa hadapan atau lepas-lepas ni, kalau kita tak sihat, jangan keluar rumah. Itu nombor satu. Minta MC rehat di rumah, jangan pergi kerja, jangan pergi sekolah. So, Baik doktor, saya sebenarnya nak tanya jugalah untuk mereka yang memakai kantar lengkap. Adakah ini menyebabkan risiko untuk mendapat COVID-19 ini lebih tinggi daripada orang yang tak memakai kantar lengkap? Kalau dia pakai contact lens, lepas tu dia keluar rumah, tangan dia terpegang pintu atau terpegang benda-benda yang ada COVID-19. Lepas tu dia, for some reason dia nak tukar contact lens dia. Tangan dia tu yang dah pegang COVID, bila dia nak tukar contact lens, boleh menyebabkan COVID tu pindah ke mata. Tapi, in other words, hand hygiene tu sangat penting. Bukan contact lens menyebabkan kita senang nak dapat COVID. Tangan kita. Baik, terima kasih doktor. Terima kasih. Kami akan hubungi doktor lagi selepas ini. Baik. Okey. Sekarang ni kami ingin mencuba menghubungi Encik Hamdan Hasmudin, merupakan bekas pesakit COVID-19, di mana dia boleh menjelaskan kepada kita semua bagaimana melaluinya ataupun bagaimana sengsaranya mendapat COVID-19 ni. Mungkin boleh kita dapatkan Encik Hamdan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Encik Hamdan. Encik Hamdan sihat sekarang? Apakah keadaan Encik Hamdan sekarang? Saya baik, alhamdulillah. Saya dah keluar 5 hari daripada hospital. So sekarang berehat di rumah dan sambung kuarantin lah. Alhamdulillah. Jadi Encik Hamdan, boleh tak Encik Hamdan terangkan kepada kami ataupun ceritakan kepada kami macam mana Encik Hamdan tahu yang Encik Hamdan ni positif COVID-19? Macam mana saya dapat tahu saya positif adalah bila ibu bapa saya jalani saringan, mereka positif. Mereka dapat tahu daripada mesyuarat yang bapa saya hadiri, ahli mesyuarat dia seorang positif, dia minta semua untuk terus pergi lakukan saringan. Jadi bila dapat tahu yang mereka positif, saya pun lakukan saringan, saya pun positif, terus masuk hospital. Baik, mungkin Encik Hamdan boleh terangkan kepada kami apakah simptom-simptom yang Encik Hamdan lalui? Okey, ini untuk saya yang saya sendiri lalui. Mula-mula saya demam selepas ambil sampel, saya demam. Lepas tu sehari selepas tu saya mula dapat batuk dan tak lama lepas tu sesak nafas. Saya tak boleh nak tarik nafas seperti biasa dan bila saya tarik nafas dengan dalam, saya akan batuk tanpa henti. Jadi itu adalah simptom-simptom yang Encik Hamdan lalui lah. Boleh tak Encik Hamdan kongsikan sedikit pengalaman terutamanya kepada orang ramai yang mengambil remeh mengenai COVID-19 ni? Tolong jangan pandang remeh terhadap wabak COVID-19 ni, sebab seperti yang kita tahu sebulan lepas tiada kematian kat dalam negara kita. Hari ini dah 34 kematian dilaporkan dan angka itu kita harap tak meningkat lagi, tetapi dengan penambahan lebih ramai orang yang sakit dan gelombang baru bila dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan yang ada kluster baru yang tak dapat dikenal pasti lagi daripada mana mereka ni sakit, ini membimbangkan. Jika daripada kluster tablik kita boleh tanya dengan orang, kau ada pergi ke Masjid Sri Pitalik, kau ada kenal orang ke? Tapi bila gelombang baru ni tak dapat dikenal pasti, ini membimbangkan. Jadi semua perlu berhati-hati dan berjaga pada ni, tolong stay kat rumah.
Baik, terima kasih Cik Hamdan. Kami di Hello Doktor mendoakan kesejahteraan Cik Hamdan lah. Okey, tak apa. Kita akan bersama lagi dengan Cik Hamdan. Okey, selain itu, ramai rakan artis yang saya tengok dekat Instagram, ramai. Tak apa. Kita nak cakap pasal artis ke, kejap lagi kita akan telefon artis selepas ini di Hello Doktor. Kerajaan telah mengeluarkan Perintah Kawalan Pergerakan dengan kala segera demi menyekat penularan wabak COVID-19. Ini antara langkah-langkah yang anda perlu patuhi. Pertama, rancang pembelian yang bijak dan elakkan panic buying. Jadilah pengguna yang prihatin dan bertimbang rasa dengan pengguna yang lain. Kedua, pastikan anda dan keluarga tidak ke mana-mana dan tangguhkan rancangan untuk pulang ke kampung atau bercuti. Jangan berdegil dan fikirkan yang tersayang. Sebaiknya, rancang dan lakukan aktiviti bersama keluarga di rumah. Jangan berkongsi, menyebarkan dan percaya berita palsu. Pastikan anda mendapatkan kenyataan dari sumber yang betul dan dipercayai. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Hello Doktor. Okey, betul tu. Dengar apa yang Dr. Kayla cakap tu. Kita harus sentiasa menjaga kebersihan dan pada waktu ni banyak langkah-langkah berjaga-jaga yang kita harus ikut supaya kita tidak dijangkiti oleh COVID-19 ni. Okey, banyak yang kita telah bincangkan. Kita nak cuba dapatkan Dr. Muhammad Isah ni. Dapat tak kita dapat? Assalamualaikum. Hello, Doktor. Waalaikumsalam. Okey. Okey, apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Baiklah, kami di Hello Doktor ingin bertanya Doktor, apakah perkembangan terkini mengenai kes COVID-19 di Malaysia ni? Okey, seperti yang diumumkan tadi oleh Ketua Pengarah Kesihatan di mana 68 orang daripada kes yang sebelum ini telah pulih. So yang menjadikan jumlah keseluruhan yang telah sembuh adalah 388. Untuk kes baharu ada 150 kes yang diumumkan pada hari ini dan menjadikan jumlah adalah 2,470. Dan 73 orang daripadanya sedang menerima rawatan di unit rawatan rapi dan 52 kes daripada 73 tersebut memerlukan bantuan pernafasan. Dan di Kuchita dimaklumkanlah ada 7 kematian kes yang baru yang dilaporkan. So menjadikan jumlah kematian adalah sebanyak 34 kes secara keseluruhannya sehingga ke hari ini. Baiklah, sejak arahan kawalan pergerakan dikeluarkan, apakah perkembangan terkini yang boleh dikongsi bersama orang ramai? Sekiranya gagal, apakah tindakan selanjutnya, Doktor? Okey, buat masa ini kita dapat lihat ada yang bertindak balaslah seperti yang diarahkan di mana masing-masing duduk diam di rumah dan bagi-bagi mereka yang bergejala telah hadir ke klinik dan seperti yang diminta mereka juga bagi golongan berisiko yang tertentu telah hadir ke klinik untuk buat saringan. Oleh itu kita nampak perkembangan yang baik di sini di mana kita memang memulakan mereka ini untuk hadir dan untuk mengesan. Dan bagi mereka yang dikesan positif akan diasingkan dan dirawat pada masa yang sama. Oleh itu berkenaan dengan tentang langkah jumlah hari yang ditetapkan adalah untuk Perintah Kawalan Pergerakan ini telah dipanjangkan daripada 31 Mac hingga ke 14 April. Di mana kita dapati masih lagi terdapat ramai kes yang baru yang telah diumumkan dan juga masih lagi terdapat kes yang belum dikesan secara sepenuhnya. So tempoh ini penting di mana petugas kesihatan di Pejabat Kesihatan Daerah dan juga hospital untuk mengesan mereka-mereka tersebut dan perlu diuji. Bagi mereka yang diuji dan dipositif dan perlu dirawat. Ini sebenarnya penting bagi memutuskan rantaian jangkitan coronavirus COVID-19 ini sebenarnya. Okey, baik Doktor. Terima kasih Doktor. Kami akan telefon Doktor sebentar lagi. Banyak lagi soalan yang kami ingin tanyakan kepada Doktor. Okey. Seperti yang Doktor telah cakapkan tadi, memang keadaan ini semakin seriuslah di mana lanjutan Perintah Kawalan Pergerakan ini bukan dibuat saja-saja tetapi ia adalah untuk kebaikan kita bersama. Kita cuba untuk break dia punya transmission of COVID-19. Baiklah, sekarang ni kami ingin menelpon seorang tetamu di mana kita ingin mendapatkan pendapat daripada ibu bapa. Okey, boleh kita dapatkan Bel Ngasri? Boleh kita dapatkan Bel Ngasri? Hello? Okey, tak apa, belum lagi, tak apa. Okey, di mana sekarang ni
ibu bapa memainkan peranan yang penting. Macam mana ibu bapa nak menjaga anak-anak supaya mereka ni tidak degil dan mereka ni faham dengan keadaan kita sekarang ni, di mana COVID-19 ni adalah satu perkara yang serius. Jadi anak-anak ni mungkin tak faham. Jadi peranan ibu bapa adalah sangat penting untuk menerangkan kepada anak-anak jangan bermain di rumah, menjaga kebersihan. Jadi ini adalah satu perkara yang amat penting. Orang bujang pula di mana yang tak ada keluarga ataupun yang tak dapat balik ke kampung, tak apa, duduk di rumah sahaja kerana bila kita balik ke kampung, mungkin kita dapat transmitkan virus COVID-19 ini kepada keluarga kita di kampung. Okey, tak apa, kita lihat dulu video ini. Pesanan kepada para penonton. Hello doktor. Kerajaan dah minta kita duduk rumah tu, jadi baiklah kita duduk rumah, jaga diri baik-baik, lakukan aktiviti-aktiviti yang fun, yang seronok bersama dengan keluarga dan pastikan basuh tangan kita sentiasa. Dan pastikan kita semua duduk rumah. Duduk rumah. Okey, tak apa, kita cuba hubungi sekali lagi Bel dengan Sri. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya. Okey, Bel. Apa khabar, Bel? Alhamdulillah, baik. Okey. Bel sebagai bapa kepada 3 orang anak, jadi saya nak tanyalah, apakah, macam mana Bel terangkan kepada anak-anak dan juga maksudnya Bel dan isteri terangkan kepada anak berkenaan seriusnya COVID-19 ni? Macam mana Bel terangkan? Okey, sebab anak-anak saya pun ada yang seorang tu umur dah jenam, 12 tahun. Kemudian yang seorang tu dah 5. Ya, yang itu dah kira dah besar-besar. Dia orang pun sendiri mungkin faham. Dia orang ni aktif untuk keluar. Aktif. Cuma saya saran sekarang ini semoga dia orang jangan keluar bermain, pergi main bola ke apa ke, ya, main basikal ke, sebab saya katakan tentang bahayanya penyakit COVID ni lah. Ya, saya kata COVID ni bahaya. Cuma yang kecil itu ajalah, yang umur 5 tahun tu. Yang itu itulah. Penyakit ni dia macam macam yang bukan hantu. Zombie. Zombie dia kata kat dia orang. Saya kata dekat dia macam zombie. Jadi dia pun takutlah untuk keluar. Terpaksalah buat apa. Tak apalah, terpaksa menggunakan analogi lah supaya budak yang kecil ni nak faham kan. Baik. Dia tahu proses dia. Okey, terima kasih Bel. Teruskan bersama kami akan hubungi lagi Bel sebentar lagi. Boleh. Saya memang tak ada kerja apa pun. Duduk rumah je. Stay at home. Stay at home. Dengar tu. Okey, tak apa. Banyak lagi kita akan ceritakan mengenai COVID-19 ni. Jangan ke mana-mana di Hello Doktor. Hai, hello penonton Hello Doktor. Saya Kavita. How are you? Hai semua. Semoga sihat. Rasa rimas ya. Sabar je. Teruskan duduk di rumah. Please stay at home. Praktis jarakkan diri anda walaupun dengan keluarga sendiri, okey? Janganlah pergi berjoging ataupun lepak kat luar. Kalau you lepas, nanti semua orang nak buat. Ini bukan soal adil ke tak adil. Yang penting kalau anda dijangkiti, nanti anda akan jadi punca penyakit ini merebak. Dan hospital sekarang ini dah sesak. Kasihanilah doktor dan nurses dan orang bertugas memang rasa penat. Jadi ikutkan arahan polis, okey? Semoga kita dan rakyat Malaysia selamat dan sihat. Duduk di rumah, stay at home. Thank you. Pelbagai arahan bagi membanteras COVID-19 telah dikeluarkan demi membendung penularan wabak virus yang semakin serius ini. Ini adalah antara langkah di mana anda dan juga yang tersayang boleh lakukan. Kekalkan jarak 1 meter. Pastikan menjaga jarak sesama anda ketika di dalam lift. Elakkan daripada terus meluru masuk ke dalam lift yang penuh dengan orang. Elakkan panic buying. Elakkan daripada pembelian secara berlebihan kerana ia boleh mengakibatkan pembaziran.
pastikan anda duduk di rumah dan keluar sekiranya perlu sahaja, seperti membeli barang keperluan atau sekiranya berlaku kecemasan. Pastikan anda menggunakan hand sanitizer dan kerap mencuci tangan supaya anda kekal bersih dan bebas daripada sebarang ancaman kuman. Elakkan memakai topeng muka yang sama berulang-ulang kali. Amalkan amalan menjaga kebersihan dan patuhi etika banteras COVID-19. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Hello Doktor. Diharapkan maklumat yang telah kami kongsikan sebentar tadi, apa yang anda boleh lakukan dan tidak boleh lakukan di sepanjang PKP dan wabak COVID-19 dapat memberi sedikit sebanyak idea kepada anda dan keluarga anda untuk kekal aktif dan produktif. Okey, Hello Doktor ditaja oleh Similac IntelliPro. Okey. Sebelum ni kita dah bercakap dengan wakil daripada KKM. Sekarang ni saya nak cuba hubungi Datuk Dr. Fazli di mana saya difahamkan Datuk telah pun terpaksa pergi ke Singapura kerana urusan pekerjaan tetapi telah mengkuarantin dirinya sebagai langkah keselamatan untuk tidak transmitkan virus COVID-19 ini kepada keluarganya. Okey, tak apa, sebelum tu kita lihat dulu video ini. Okey, itu dia. Kita lihat macam-macam. Jadi kita ada Dr. Fazli di talian sekarang. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam, apa khabar? Alhamdulillah. Okey. Datuk, boleh tak Datuk ceritakan lagi sekali macam mana pengalaman Datuk ketika terpaksa pergi ke Singapura dan sekembalinya Datuk ke tanah air dan Datuk kuarantin diri. Boleh Datuk ceritakan? Baik, saya berada di Singapura lebih kurang hampir 3 minggu untuk syuting program reality. Jadi syuting tu kami nak masuk ke semi-final dan final programnya. Tapi dia beritahu Malaysia akan kenakan perintah kawalan pergerakan. Jadi saya diminta untuk stay on di Singapura. Jadi saya stay another 10 days tanpa syuting tapi terdedahlah dengan bahaya-bahaya COVID. Tapi di Singapura itu sangat berbeza kerana setiap hari mereka akan ambil temperature setiap orang yang masuk dalam bangunan dan kami akan letak dengan suhu yang telah dirakamkan. Jadi kami tahu apa yang patut kami jauhi, siapa yang patut kami dekatkan dan kalau mereka ada suhu yang melebihi 38 darjah mereka tak boleh masuk. Mereka ada stiker yang berbeza. Jadi itu membantu saya untuk kawal diri untuk mengetahui bagaimana proses-proses mengendalikan mereka yang ada pendedahan kepada COVID. Dan kemudian bila saya pulang ke Malaysia, saya balik melewati Tuas dan saya memandu sendiri daripada Tuas ke Kuala Lumpur. Dan saya dan isteri telah berbincang bahawa walaupun saya tidak ada simptom sepanjang saya berada di Singapura, tapi saya masih kepada negara yang ada wabak tersebut. Jadi apa yang berlaku bila saya balik ke Kuala Lumpur, saya jumpa anak-anak dan saya jumpa di pintu pagar sahaja dan kemudian kuarantinkan diri selama 14 hari dan ini merupakan hari yang ke-6 dan saya diberikan selektas yang mana saya perlu monitor saya punya suhu setiap hari dan tanpa kalau saya ada simptom seperti fever, cough dan shortness of breath, saya akan letak. Alhamdulillah dah masuk hari ke-6 dan saya kuarantin diri lebih kurang 3 km daripada dan seorang dirilah dan saya ambil tanggungjawab ini sebab saya rasa ini bukan hanya tanggungjawab untuk tetapi juga untuk Malaysia. Pada saya perlu untuk saya jarakkan diri daripada keluarga dan orang-orang yang saya berjumpa sampai saya habis tempoh 14 hari yang disarankan oleh pihak Kementerian Kesihatan. Okey, baik Datuk. Okey, sekarang ni sejak arahan kawalan pergerakan ni ramai yang tak ambil serius keadaan ini. Tapi Datuk sendiri yang telah terpaksa pergi ke Singapura mengambil inisiatif untuk kuarantin diri. So Datuk boleh berikan nasihat sikit tak kepada mereka yang memandang enteng hal ini? Sebenarnya apabila kita pulang dari luar negara, kita perlu dua benda, pengetahuan dan kesedaran. Pengetahuan di sini bermaksud perlu tahu bagaimana jangkitan tersebut berlaku. Kita tahu bahawa ia bukan airborne tetapi ia boleh dilangsungkan melalui batuk, percakapan dan juga anda kata bersin. Dan bila tidak airborne, kita juga masih jadi pembawa tanpa ada simptom. Jadi bila kita ada pengetahuan tersebut, kita perlu tahu bagaimana untuk memastikan bahawa kita tidak mendedahkan diri kita yang mungkin bawa kepada orang yang mungkin kurang imunisasi.
Dan apabila kita ada pengetahuan dan kesedaran, kita akan dapat untuk mengkuarantin diri, untuk monitor diri dan kita tahu, kita pastikan jarak kita dengan orang-orang yang kita bertemu itu adalah dan saya rasa setiap orang yang pulang ke Malaysia daripada luar Malaysia ataupun mereka ada pendedahan atau ada simptom, mereka perlu tahu bahawa mask ataupun mask di muka itu sangat penting apabila mereka keluar. Tapi jangan keliru. Kalau mereka tidak ada simptom, tidak perlu pakai mask kalau mereka rasa mereka tidak mask. Dan perlu pengetahuan yang cukup buat mereka. Okey. Baik Datuk, terima kasih Datuk memberikan pesanan kepada kami semua di Hello Doktor. Okey, dengar tu, kita patut kuarantin diri jika kita pernah keluar negara sebelum ini pada tempoh yang terdekat. Okey, baik sebelum tu kita lihat dulu video ini. Dah boleh dah. Bang dapur. Finally Ashbin kita beli barang. Tengoklah Ashbin siapa. Apa ni, Bin? Apa dia? Roti krim, roti potong ni. Alah, roti semua boleh makan. Tadi apa ni? Ya. Duduk boleh makan. Shh. Aduh. Itulah. Bila husband yang terpaksa beli barang-barang rumah memang confused sebab sebelum ni mungkin isteri yang terpaksa membelikan barang rumah setiap hari. Jadi, sejak kawalan Perintah Pergerakan ni, hanya ketua keluarga sahaja dibenarkan untuk keluar membeli barang-barang rumah. Jadi, di situlah dapatnya kekeliruan di situ. Okey, tapi tak apa. Sekarang ni kita nak dapatkan perspektif daripada seorang ibu, Nana Mahazan. Assalamualaikum. Nana, boleh saya dapatkan Nana? Hello? Waalaikumsalam. Hello. Hello Nana, how are you? Very good. Baik-baik saja kat rumah. Masih lagi bertenaga. Okey Nana, tu yang saya nak tanya. Nana seorang yang berkejaya dan juga seorang ibu. Macam mana Nana hadapi situasi sekarang ni di mana kita diarahkan untuk duduk di rumah? Macam mana Nana handle lah, nak kena fikir pagi nak masak apa, tengah hari nak masak apa, malam nak masak apa, nak kemas rumah sebab sekarang ni semua berkumpul 24 jam kat dalam satu rumah. Jadi macam mana Nana handle? So far so good untuk hari yang ke-11 kan hari ni, 10 ke-11. Okey saja sebab every day kalau nak masak apa saya akan tanya dulu kat orang rumah ni, tanya Brian, tanya Atia, tanya Akib nak makan apa hari ni. Kalau dia kata tak tahu, kalau tak tahu lagi senang sebab mami yang akan decide, ikut tekak mami dan kita masak dan semua orang akan makan. Betul, mami decide tu yang penting. Tu yang paling senang lah sebab saya suka memasak. I do enjoy cooking. So tak ada masalah duduk kat rumah dan kita kena pandai jugalah buat aktiviti apa dengan anak-anak sebab dia orang yang akan cepat bosan. Kita duduk kat rumah ni sebab kita dah biasa bekerja kan, bila sekali-sekali kena duduk dekat rumah ni okey juga yang pergi kerja. Tapi still kita work from home. Saya masih lagi ada, kalau tengah hari tu ada certain time kita akan buat kerja saja. Saya dengan suami akan duduk kat meja dan buat kerja. Itulah Nana, kalau macam Nana dekat rumah bersama dengan suami dan anak-anak, apakah aktiviti-aktiviti yang Nana lakukan dekat rumah? Okey, kita akan main board games yang paling senang sekali, yang paling mudah dan budak-budak pun suka. Ataupun sekarang ni, sebab sekarang ni sekolah pun bagi juga kerja sekolah. Lepas tu diorang kena siapkan dulu kerja sekolah. Setiap hari kena tengok sama ada kerja sekolah yang perlu diorang siapkan. Kita akan duduk and sit down buat kerja sekolah dengan diorang. And after that, sebelum tidur kita akan main board games ataupun kita main Uno dan sebagainya. So, drawing, macam Alti ada suka drawing dan lukis. Macam tu. Baik, terima kasih Nana. Macam-macam aktiviti sebenarnya yang kita boleh lakukan. Okey, tak apa. Kita akan berjumpa selepas ini. Banyak lagi yang kita nak bincangkan di Hello Doktor selepas ini.
Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Hello Dr. TV3. Saya Daniel. Di sini saya ingin menggesa kepada semua yang menonton video ini untuk mengambil langkah berjaga-jaga di musim penularan wabak COVID-19. Sentiasa cuci tangan anda sekurang-kurangnya 20 ke 30 saat. Sanitize your hand regularly and stop percaya kepada berita palsu. Dapatkan berita yang sahih daripada Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun MKN sahaja dan tak perlu keluar kalau tidak ada sebarang urusan yang penting dan jangan melakukan sebarang panic buying sebab bakalan makanan semua masih mencukupi di negara kita. And yeah, stay safe whenever you are. Assalamualaikum. Kepada semua ibu bapa yang pada ketika ini berdepan dengan anak-anak mereka yang semakin resah duduk di rumah, ini adalah beberapa tip untuk mengelakkan anak anda daripada bosan. Yang pertama, pastikan anak anda tetap ada rutin harian. Ini akan mengurangkan jangka masa lama tanpa rancangan dan juga mengelakkan perasaan kebosanan dan juga ketidaktentuan. Sediakan aktiviti dan mainan yang kreatif. Kanak-kanak mempunyai daya tumpuan yang terhad. Jika para ibu bapa kekurangan idea, terdapat pelbagai laman web yang boleh memberi inspirasi kepada anda. Yang ketiga, jika anda terlalu sibuk, anggap kerja rumah sebagai mainan. Jika anda perlu masak, ajak mereka memotong sayur di sebelah. Jika anda perlu basuh baju, berikan mereka tugas untuk asingkan pakaian mengikut warna. Ini bukan saja untuk mengelakkan kebosanan, tetapi ia juga mengajar anak-anak kita kemahiran yang agak penting untuk masa hadapan. Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doktor. Itu dia macam-macam tips yang Katiana telah berikan. So tak ada alasan untuk anda tidak duduk di rumah. Yalah, bekalan elektrik pun ada, internet pun ada, orang yang tersayang pun ada, air pun ada. Jadi tak ada alasan untuk kita keluar daripada rumah sesuka hati. Okey, baiklah, tanpa buang masa, saya sebenarnya nak tanya kepada Dr. Ihsani daripada KKM. Hello Doktor. Hello Doktor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Okey, saya sebenarnya tertanya-tanya lah, sekarang ni ramai yang membeli barang melalui online, melalui penghantaran. Jadi adakah ada prosedur-prosedur tertentu di mana kita perlu disinfect barang tersebut ke ataupun macam mana caranya, Doktor? Okey, bagi barang-barang yang terima secara online, kita pastikan barang itu adalah terutama sekali tangan kita sebenarnya. Okey, tangan kita tu mesti hendaklah sentiasa bersih dan sentiasa cuci dengan air sabun ataupun disinfect dengan hand sanitizer. Itu yang sebenarnya. So, maksudnya bila kita terima barang tersebut kita kendalikan dan kita letak setelah kita memegang dan kita basuh serta-merta sebelum kita menyentuh untuk aktiviti yang lain. Okey, terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami dengan di Hello Doktor. Kami amat hargailah. Okey, selepas ni kami ingin cuba menghubungi Dr. Yazli. Sebab saya nak tanyalah. Macam-macam saya nak tanya. Okey, Assalamualaikum Dr. Yazli. Okey, Assalamualaikum Doktor. Okey, tak apa. Dr. Yazli belum ada lagi. Okey, tak apa. Sebab seperti yang Dr. Ihsani cakap tadi, jika kita order barang daripada online, kita harus disinfect dulu. Kita harus bersihkan barangan itu terlebih dahulu kerana kita tak tahu siapa yang telah pegang barang tu dan barang tu terdedah kepada COVID-19 ataupun tidak. Jadi kalau boleh kita nak betul-betul mengambil langkah berjaga-jagalah supaya kita ni selamat. Walaupun kita duduk di rumah, kita patut kontrol apa yang barang-barang yang keluar masuk daripada rumah juga penting. Sebab lain sekejap lagi kalau batuk, memang cecair-cecair itu banyak berada di barangan tersebut. Jadi kita harus bersihkan. Okey, tak apa. Kita saksikan video ini terlebih dahulu. Hey, relax lah guys. Aku batuk biasa je lah. Itulah sekarang ni semua sensitif. Siapa yang sesama sikit, siapa yang batuk sikit, semua akan berjaga-jaga. Tak apa, itu adalah perkara yang baik. Jika kita rasa kita ada simptom, cepat-cepatlah pergi ke klinik untuk mendapatkan check up. Okey, sekarang ni kita ingin cuba menghubungi Dr. Yazli. Assalamualaikum Doktor.
Okey, doktor. Saya nak tanyalah, sekarang ni ramai yang duduk di rumah. Jadi, apakah cara-cara kita di rumah untuk orang kata mempertahankan diri kita ni daripada tersebarnya COVID-19 ni? Maksudnya dari segi kebersihan, macam mana? Macam mana doktor boleh sarankan kepada kita semua? COVID-19 ni dia perlukan orang untuk bersebab. Kalau kita duduk di rumah, kita tak ada kontak dengan orang yang ada COVID-19, kita tak akan dapat COVID-19. Rumah tu ada mak, ayah, 2 orang anak. Empat tu tak ada COVID-19. Mereka tak akan dapat COVID-19 as long as mereka duduk di rumah. Okey, jika ahli keluarga terpaksa keluar daripada rumah, contohnya membeli barang keperluan, jadi bila balik ke rumah, apakah langkah-langkah yang mereka boleh lakukan? Panjang keluar rumah tu, pastikan jarak dengan orang 1 meter atau lebih. Jangan pegang tempat-tempat yang tak perlu dipegang. Kalau pegang, cepat-cepat basuh tangan dengan hand sanitizer. Balik ke rumah, kalau boleh buka pintu tu pun guna siku, masuk dan basuh lagi tangan tu. Maksudnya kita pastikan hand hygiene tu betul-betul bersih supaya apa yang kita pegang di luar tak dibawa balik ke rumah. Yes. Saya nak tambah, ada juga yang mencadangkan untuk kita terus mandi. Sebelum kita ada kontak dengan isteri ataupun kanak-kanak, kita basuh tangan dan juga mandi untuk membersihkan seluruh badan. Ya doktor kan? Boleh, tak salah. Okey, terima kasih doktor. Terima kasih kerana bersama-sama kami di Hello Doktor. Kami amat hargai. Semoga kita semuanya dapat memanfaatkanlah info-info yang kami telah sediakan kepada anda semua. Okey, macam yang kita cakap tadi tu, macam mana kita nak betul-betul halangi COVID-19 ni? Yalah, kalau macam dalam lift pun sekarang ni kita disarankan untuk memandang dinding ataupun tidak terlalu berasak-asak di dalam lift. Jika kita nampak ramai orang dalam lift tu, tak apa. Kita skip dulu. Kita tunggu untuk next trip. Jadi kita cuba untuk maksimumkan kita punya pertahanan diri tu. Okey. Okey, bercakap dengan pertahanan diri, kita lihat dulu video ini. Duduk di rumah dan tidak keluar. Video itu menunjukkan macam mana daripada seorang individu boleh berjangkit kepada individu yang lain. Memang keadaan ini memang sangat seriuslah kalau boleh kita nak memutuskan talian berjangkitnya COVID-19 ni. Okey, baiklah, seterusnya kami ingin cuba menghubungi Bel Ngasri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa. Okey. Okey Bel, sebagai seorang ayah kan, macam mana Bel untuk memberikan nasihat kepada ayah-ayah di luar sana untuk mencegah COVID-19 ni? Semoga macam contoh ayah-ayah di luar sana dapat mengawal pergerakan anak-anak lah. Ya. Jangan keluar, jangan pergi ke tempat yang ada ramai orang. Kurang-kurang lah untuk apa orang kata beriadah yang bersama kawan tu yang biasanya orang tak. Kalau degil juga macam mana Bel? Degil juga ya. Tapi alhamdulillah disebabkan saya sebagai seorang ayah, saya sendiri menunjukkan contoh yang saya tak keluar rumah. Sehingga kan tanya, kenapa bapa tak keluar rumah langsung? Jadi hanya dia orang pelik tengok saya tak keluar rumah, jadi dia orang sendiri pun secara tak langsung tak keluar rumah. Dan betul tu. Seorang ayah perlu mencari aktiviti. Yes, betul tu. Macam contoh anak-anak saya yang sekolah, mereka masih lagi saya
suruh mereka untuk orang kata ulang kaji itu pada Yes, betul tu Bel. Terima kasih Bel kerana bersama-sama kami di Hello Doktor. Semoga ayah-ayah kat luar sana dapat dengar nasihat daripada Bel. ayah-ayah yang kalau nak keluar seorang aja ya. Betul. Keluar jangan balik pula dah. Baliklah. Okey. Ingat tu. Keluar. Okey, baik Bel. Terima kasih. Baik, sama-sama Doktor. Okey. Baik, sebenarnya sekarang ni kita ayah-ayah patut memberikan contoh yang terbaik kepada anak-anak lah sebab ayah merupakan ketua keluarga. Okey, tak apa. Sekarang ni kita nak lihat dulu video ini. Okey, baik. Tadi kita telah pun bercakap dengan Bel merupakan seorang ayah. Sekarang ni kita nak bercakap dengan seorang ibu. Nana, Assalamualaikum Nana. Hello. Hello. Okey, sebenarnya kami ingin Nana cakap sikitlah nasihat kepada ibu-ibu di luar sana. Sebagai seorang ibu, apakah yang Nana ingin sampaikan kepada ibu-ibu di luar sana? Yang penting kita cari aktiviti untuk anak-anak kita. Mencari aktiviti lah, macam-macam lah kan? Yang seperti yang Nana boleh cakap tadi kan? Betul. Dan yang penting kita kena jadi orang yang setkan energy high dekat dalam rumah tu. Sebab seorang ibu, kita tak boleh down kalau kita pun lembik, anak kita pun lembik. Jadi satu keluarga pun jadi macam tak bersemangat. So kita sebagai ibu memainkan peranan yang penting juga untuk set the energy high every morning. Bangun pagi kita cakap, okay jom mandi, okay let's do this. Kalau boleh buat jadual, buat timetable yang dia boleh participate juga, buat dekat, tanya dia juga nak buat apa, pukul 9 nak buat apa, okay kita nak work out together. Okay, and after that mandi, mungkin kita nak drawing ataupun nak buat kerja sekolah, kita suruh dia orang involve dalam apa juga planning yang kita nak buat seharian tu. Yelah, orang kata ibu ni sebagai, orang kata selalu memberikan vibe positif kepada keluarga. Tanpa ibu ni, orang kata keluarga tu boleh jadi suram. Okey, baik. Terima kasih Nana Mahazan kerana bersama-sama kami. Okey. Seperti yang kita dengar tadilah, nasihat daripada doktor, nasihat daripada seorang ayah, seorang ibu. Kita patut akur kepada keadaan yang telah berlaku sekarang ni. Kita bekerjasama untuk terus stop COVID-19 ni. Okey, sekarang ni kita nak bercakap dengan seorang bapa. Bapa lagi? Datuk Fazli. Assalamualaikum, Datuk. Okey, tak apa. Belum lagi. Tak apa. Anda di rumah ingat apa yang kita telah cakap tadi. Stay at home. Keep the positivity, produktif dan kreatif. Macam-macam yang kita boleh lakukan kat rumah. Kalau tak tahu, Google lah. Tengok video ke, tengok TV ke. Jadi macam-macam yang kita boleh lakukan. Tiada alasan untuk keluar daripada rumah sesuka hati. Okey, tapi tipulah kalau macam kita dah lama-lama duduk kat rumah kan, rasa macam bosan, breakdown. Saya cadangkan untuk kita bersenam. Bila kita bersenam, kita akan mengeluarkan hormon yang happy. Okey, tak apa. Macam-macam aktiviti, kita tengok video ini dulu. Memang macam-macam langkah yang kita boleh amalkan lah. Yang penting basuh tangan tu penting. Apabila kita sentuh je, kita jumpa je air, jumpa je sabun, terus basuh tangan. Kalau kita tak ada air, tak ada sabun ketika itu, kita patut membawa hand sanitizer supaya tangan kita sentiasa bersih. Kerana tangan kita ni, daripada tangan ni, kita boleh sentuh macam-macam bahagian di bahagian badan kita. Daripada situlah kita dapat jangkitan COVID-19 tu. Okey.
Assalamualaikum. Kita cuba hubungi Dr. Isani daripada KKM. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam. Bertemu lagi, Doktor. Okey, sekarang ni saya nak dapatkan nasihat Doktor lah sebagai wakil daripada KKM kepada rakyat Malaysia yang telah menonton Hello Doktor pada hari ini. Okey, so nasihat saya pada di sini adalah pertama sekali patuh arahan Perintah Kawalan Pergerakan seperti yang disarankan, di mana duduk diam dekat rumah. Okey, yang bila perlu saja keluar. Okey, bagi mana-mana individu yang ada gejala, terutama sekali golongan-golongan yang berisiko yang seperti diumumkan sebelum ini, sila hadir ke klinik atau hospital untuk jalani saringan. Bagi kita perasan sama ada mereka ni dijangkiti ataupun tidak. Baik. Okey, bagi mana yang telah dinasihatkan untuk menjalani kuarantin secara penuh, sila patuhi kepada arahan tersebut. Okey, dan amalkan tahap kebersihan yang tinggi dan baik, dan terutama sekali kita jangan terlampau panik. Alright? Baik, terima kasih Doktor. Terima kasih kerana bersama-sama kami. Okey, sekarang ni kesimpulannya kita patut patuhi kerajaan punya saranan, amalkan kebersihan dan etika yang betul demi mengelak daripada penularannya wabak virus COVID-19. Jangan berdegil dan bersikap mementingkan diri sendiri. Jangan sebar dan percaya berita yang palsu. Itu yang penting. Okey, baiklah. Minggu hadapan kita akan bercakap mengenai kesihatan keluarga bersama haiwan peliharaan. Jangan lupa temu janji kita setiap hari Ahad jam 5.30 petang secara langsung, eksklusif hanya di TV3. Saya Dr. Hafiz, ingat #kita jaga kita. Assalamualaikum dan bye-bye.